Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asma binti Gani alias Mak Ganti. Nombor metrik A192706. Saya Puteri Amani binti Rusli, nombor matriks A195667. Nama saya Nur Amira Atika binti Amirdin, nombor matrik A197292. Saya mulakan dengan pengenalan. Al-Quran adalah kitab suci yang berisi petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Oleh kerana itu, wajib bagi umat Islam untuk memahami Al-Quran dengan sebaik-baiknya sehingga Al-Quran mampu untuk difahami dengan benar kerana ia menjadi panduan dalam hidup. Al-Quran adalah risalah Allah SWT kepada seluruh manusia. Oleh kerana itu, Al-Quran dapat memenuhi semua tuntutan manusia. Al-Quran juga adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Kemujizatannya itu terletak pada fasahah dan balaghahnya, keindahan susunan dan gaya bahasanya yang tidak ada tandingannya. Antara elemen terpenting dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran adalah dengan bermulanya pengetahuan mengenai penurunan Al-Quran itu sendiri. Ini kerana Al-Quran adalah sebagai pedoman dan petunjuk bagi manusia, terutamanya bagi orang yang bertakwa. Maka ia perlu difahami dan ditafsirkan dengan benar dan tepat. Dalam memahami dan menafsirkan ayat Al-Quran, pengetahuan tentang sebab penurunannya ayat sangatlah penting. Hal ini kerana tidak mungkin seorang mufasir itu dapat mengetahui tafsiran ayat Al-Quran tersebut tanpa bersandarkan dan berpengetahuan tentang kisah dan sebab penurunannya ayat Al-Quran itu. Baiklah, saya akan meneruskan dengan pengertian nuzul Quran dan dari segi bahasa dan istilah. Nuzul Quran dari segi bahasa, menurut artikel Nuzul Quran dan Asbabun Nuzul, ialah kata nuzul yang berbentuk idhafah. Namun, jika dilihat menurut arifin, ia diertikan dengan erti yang luas, iaitu menginformasi, menetapkan, menggerakkan diri dari atas ke bawah. Namun ada juga yang mengertikannya sebagai turunnya Al-Quran, iaitu di dalam artikel yang ditulis oleh Abu Bakar. Dari segi istilah pula, menurut artikel 1 tadi, kita tidak dapat memahami maknanya secara literal, iaitu menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kerana Al-Quran yang dimaksudkan adalah makna majazi, iaitu wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah melalui perantaraan iaitu Jibril. Menurut artikel Nuzul Quran, sebuah proses gradualisasi pula. Ia menyatakan tentang penggunaan kata nazala dan anzala yang membawa maksud turun secara keseluruhannya. Oleh itu, ia digunakan ketika penurunan ke Lauh Mahfuz dan Baitul Izzah serta kitab-kitab selain Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran turun secara berperingkat, manakala kitab lain secara keseluruhan. Dan pengertian nuzul Quran ini juga ada disebutkan di beberapa lagi artikel, iaitu Ummul Quran, ilmu Quran dan sebagainya. Okey, seterusnya saya akan menerangkan pula mengenai peringkat penurunan Al-Quran. Menurut jurnal yang bertajuk Nuzul Al-Quran, sebuah proses gradualisasi, peringkat yang pertama penurunan Al-Quran oleh Allah SWT adalah ke Lauh Mahfuz. Ini bersesuaian dengan ayat Al-Quran daripada surah Al-Buruj ayat yang ke-21 dan 22. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bal huwa Quranun Majid fi lauhin mahfuz. Sadaqallahul azim. Ada sebahagian ulama tafsir yang menyamakan Lauh Mahfuz ini dengan Kitabil Ma'mun, yang bererti kitab yang terjaga. Adapun Lauh Mahfuz secara umum adalah sebuah tempat yang tersimpan di dalamnya berkaitan dengan qada dan qadar Allah, iaitu perkara yang telah terjadi atau perkara yang akan terjadi. Ada sebahagian ulama yang berpendapat bahawa Al-Quran yang di Lauh Mahfuz itu adalah berupa hafalan para malaikat. Untuk pendapat ini diperdebatkan, adakah hafalan tersebut berupa lafaz ataupun makna. Menurut Jalaluddin As-Suyuti, pendapat yang kuat mengenai hafalan tersebut adalah
berupa lafaz, iaitu dalam bahasa Arab. Seterusnya, peringkat yang kedua adalah Al-Quran diturunkan dari Luh Mahfuz ke Baitul Izzah. Menurut pendapat yang paling sahih, Baitul Izzah ini ada di langit yang paling bawah atau langit dunia. Tahap kedua ini juga berdasarkan pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qad ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Menurut kitab Mana'ul Qadhun dalam perkara ini, para ulama mempunyai beberapa pandangan utama, iaitu yang pertama, pendapat Ibnu Abbas dan sejumlah ulama serta yang dijadikan pegangan oleh umumnya para ulama. Menurut mereka, yang dimaksudkan dengan turunnya ayat Al-Quran dalam ayat yang di atas adalah dengan turunnya Al-Quran sekaligus di Baitul Izzah di langit dunia agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Ibnu Abbas juga berkata, Al-Quran sekaligus diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Kemudian setelah itu ia diturunkan selama 23 tahun. Pandangan yang kedua pula diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi, iaitu mereka menyatakan bahawa yang dimaksudkan dengan turunnya Al-Quran dalam ayat yang di atas adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Permulaan turunnya Al-Quran ini dimulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan yang merupakan malam yang diberkati. Kemudian turunnya berlanjutan sesudah itu secara bertahap sesuai dengan peristiwa ataupun sebab-sebab kejadian selama lebih kurang 23 tahun. Dengan demikian, Al-Quran hanya turun pada satu cara, iaitu turun secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Isra ayat yang ke-106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Shadaqallahul azim. Maksudnya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan beransur-ansur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bahagian demi bahagian. Okey, pendapat yang ketiga pula menyatakan bahawa Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar, yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ditentukan oleh Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Dan jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar itu untuk satu masa tahun penuh itu kemudian diturunkan secara beransur kepada Nabi Muhammad SAW sepanjang tahun pula. Pandangan ini adalah hasil ijtihad sebahagian mufassir tetapi tidak mempunyai dalil. Adapun pandangan kedua yang tadi yang diriwayatkan oleh Asy-Sya'bi dengan dalil-dalil yang sahih dan dapat diterima. Tidaklah bertentangan dengan mazhab yang pertama yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tadi. Peringkat yang terakhir adalah Al-Quran diturunkan secara berperingkat kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril atau juga sering disebut dengan nama Ruhul Amin. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Maksudnya, dan orang-orang kafir berkata, mengapakah Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Demikianlah agar kami memperteguh hatimu, iaitu hati Nabi Muhammad SAW, dan kami membacakannya secara tartil, iaitu beransur-ansur, perlahan dan benar. Turunnya Al-Quran pada Nabi Muhammad SAW ini terjadi selama 23 tahun atau 22 tahun 2 bulan 22 hari. Hal ini terjadi di Mekah selama 12 tahun 5 bulan 13 hari, sedangkan di Madinah turun dengan masa 9 tahun 9 bulan dan 9 hari. Kesimpulannya, Al-Quran telah diturunkan secara sekaligus pada dua peringkat, iaitu ketika penurunannya ke Luh Mahfuz dan ketika penurunannya ke Baitul Izzah atau langit dunia.
Inilah yang dimaknakan oleh firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebut bahawa Al-Quran diturunkan secara sekaligus. Maksud Al-Quran diturunkan secara berperingkat pula adalah ketika penurunannya daripada langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW bermula detik awal Nabi menerima wahyu sehinggalah yang terakhir. Wallahu alam. Seterusnya, kita teruskan pula kepada proses penurunan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut Al-Qattan di dalam bukunya, proses penyampaian wahyu oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad ada dua cara, iaitu yang pertama, Rasulullah akan mendengar bunyi gemercing loceng dan suara yang kuat. Cara ini adalah cara penyampaian yang berat kerana Rasulullah perlu fokus dan menggunakan segala kekuatan kesedarannya untuk mendengar, memahami dan menghafal wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan cara yang kedua, malaikat Jibril akan berubah menjelma menjadi seorang lelaki dalam bentuk manusia. Cara ini lebih mudah berbanding cara yang pertama dan Rasulullah juga berasa lapang dada mendengarkan wahyu tersebut yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Seterusnya, kita akan pergi pula kepada hikmah penurunan Al-Quran secara beransur-ansur. Pertama, ia dapat meneguhkan hati Rasulullah dalam menghadapi tentangan daripada orang-orang kafir. Yang kedua, ia juga memudahkan Rasulullah untuk menghafal lafaz Al-Quran. Yang ketiga, untuk memberi kesempatan kepada umat Islam untuk meninggalkan tradisi jahiliyah yang negatif melalui ayat-ayat Al-Quran yang turun mengikut situasi mereka. Selain itu, artikel Ulumul Quran, ilmu-ilmu Al-Quran dan Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul ada menyatakan tentang hikmah penurunan ayat Al-Quran secara beransur-ansur ini. Terusnya, pendekatan memahami Al-Quran. Menurut Jurnal Nuzulul Quran dan Asbabun Nuzul, ada mengatakan bahawa mempelajari ilmu Nuzulul Quran dan ilmu Asbabun Nuzul ini tidak hanya terbatas pada membaca sejarahnya sahaja. Ini bermakna bukan kita mempelajari ilmu Nuzulul Quran tu untuk mengetahui atau mendalami tentang sejarah terdahulu, sejarah tentang Nabi, sejarah tentang sahabat sahaja. Malah kita mempelajari ilmu tersebut untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Serta Al-Quran ini berperanan untuk menyelesaikan segala permasalahan hidup manusia. Kenapa dikatakan Al-Quran ini mampu untuk menyelesaikan permasalahan hidup manusia? Kerana segala yang terkandung di dalam Al-Quran melengkapi kehidupan manusia. Tidak kira daripada aspek wasiatnya seperti wasiat harta, pusaka, zakat dan lain-lain lagi. Manakala di dalam Jurnal Ulumul Quran iaitu ilmu-ilmu Al-Quran ada mengatakan bahawa Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam di dalamnya. Ia mengandungi ajaran dan petunjuk tentang akidah, hukum, ibadah dan akhlak. Pada dasarnya, Al-Quran mengandungi petunjuk tentang jalan kehidupan manusia kepada kebahagiaan dan kesejahteraan. Apa yang dapat disimpulkan mengenai tugasan ini adalah walaupun Al-Quran adalah daripada kitab samawi, namun demikian Al-Quran adalah sangat penting dalam setiap aspek kehidupan manusia yang menjadi panduan utama manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Terdapat hadis yang meneguhkan penyataan ini iaitu dari Malik, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, maksudnya, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya selama berpegang teguh dengan keduanya, iaitu Kitabullah dan Sunnah Nabi. Selain itu, Al-Quran juga dipandang dari aspek proses penurunannya iaitu adalah berbeza dengan kitab-kitab wahyu yang lain. Hikmah daripada penurunan secara berperingkat dan bertahap pula
membuktikan bahawa ia suatu pengakuan hubungan yang nyata dan bukanlah cerita dongeng. Penurunan ini memberi pengajaran kepada umat manusia supaya umat manusia sentiasa beringat jangan pernah meninggalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Bila mana kita menganut agama Islam, jadilah penganut atau hamba yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.